Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dijalankan bagi memenuhi tugasan SGDF 4012 Philosophy and Educational Development in Malaysia. Okey, tokoh yang telah saya pilih merupakan seorang tokoh pendidikan iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Khoo Kay Kim. Beliau merupakan seorang ahli sejarawan di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rosaiti binti Ramli, nombor matrik 831114. Okey, apa itu yang dikatakan sejarawan? Okey, sejarawan merupakan ahli sejarah yang mempelajari dan menulis berkenaan sejarah. Okey, seterusnya kita masuk kepada biodata beliau. Beliau merupakan ahli sejarawan terkemuka di Malaysia, dikenali sebagai simbol semangat perpaduan. Okey, beliau merupakan kaum Cina peranakan. Beliau dilahirkan pada 28 Mac 1937 di Kampar, Perak. Beliau memiliki seorang isteri yang bernama Puan Sri N. Ratimalar dan memiliki 3 orang cahaya mata iaitu Edin Khoo, Rubin Khoo dan Mebin Khoo. Beliau merupakan lulusan Bachelor Administration pada tahun 1959. Seterusnya menyambungkan pelajaran beliau di peringkat Master Administration pada tahun 1967 dan memiliki PhD pada tahun 1974 dari Universiti Malaya. Okey, tajuk tesis beliau ialah The Beginnings of Political Extremism in Malaya pada tahun 1915 hingga 1935 yang telah dihasilkan pada tahun 1973. Beliau merupakan salah seorang pengarang rukun negara yang kita guna sehingga sekarang. Beliau merupakan seorang ahli akademik kebangsaan Malaysia yang sangat dihormati. Beliau telah meninggal dunia pada 28 Mei 2019 pada usia 82 tahun akibat masalah paru-paru. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek sumbangan beliau terdiri daripada 4 iaitu negara, sejarah, masyarakat dan juga tenaga pendidik. Okey, kita masuk dari aspek negara. Apa sumbangan beliau? Beliau telah merangka rukun negara, menyuarakan pendapat dan buah fikiran dalam sejarah tempatan. Okey, sebagai contoh, beliau telah menyemarakkan kembali semangat cintakan sejarah dalam kalangan anak muda. Seterusnya, beliau lantang menyuarakan pendapat dan buah fikiran beliau mengenai sukan tempatan. Okey, sebagai contoh kita bagi dalam pembangunan arena sukan khususnya melibatkan bola sepak. Beliau sering mengutamakan fakta yang benar dan sahih dalam penyampaian beliau, iaitu sering berkata benar dan berpaksikan sejarah dan juga perlembagaan. Seterusnya kita masuk pada aspek sejarah. Beliau pernah menghasilkan sebanyak 87 buah rencana akademik. Okey, contohnya Malaysia in History, Jurnal Sejarah, Malaysia Journal of History, Politics and Strategy Study dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga pernah menulis beberapa naskah karya tempatan pelbagai genre. Contohnya Sejarah Masyarakat Melayu Moden, Malay Society, Transformation and Democration dan banyak lagi. Seterusnya, sumbangan dari aspek masyarakat. Beliau sering terlibat dalam organisasi sukarelawan seperti menjadi hakim pedang dan balapan di Sukan Semenanjung dan Asia Tenggara (SEAP) pada tahun 1964. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai pengarah Pusat Sukan Universiti Malaya pada April 1994 dan juga menjadi penasihat alumni Malaysian University of Southern California Muska pada tahun 1996. Okey, kita masuk kepada sumbangan dari segi tenaga pendidik beliau. Pernah menjadi tutor di Universiti Malaya pada tahun 1964 setelah dilantik sebagai pensyarah sementara di antara tahun 1966 sehingga 1967. Beliau juga pernah memegang jawatan pensyarah selama 7 tahun iaitu bermula dari tahun 1967 sehingga 1974. Seterusnya pernah memegang jawatan Profesor Madya pada tahun 1974 sehingga 1975 dan beliau dilantik secara rasmi sebagai Profesor Sejarah Malaysia pada tahun 1974 hingga 1992. Kita masuk kepada aspek cabaran yang pernah dihadapi beliau. Okey, terdapat pihak yang cuba memutarbelikkan fakta sejarah, maknanya
Ada sesetengah individu yang cuba menyatakan apa yang telah disampaikan oleh beliau iaitu perkara tidak benar dan cuba memutarbalikkan fakta sejarah tersebut. Seterusnya, persepsi dan layanan segelintir kaum Cina yang mengatakan beliau pengkhianat kaum Cina. Ini dikatakan disebabkan beliau sering mengetengahkan sejarah-sejarah yang melibatkan masyarakat Melayu dan melebihkan lagi kaum Melayu berbanding dengan kaumnya sendiri. Seterusnya, ada juga ahli politik yang sering meremehkan kepentingan sejarah bangsa di Malaysia yang sering ditekankan beliau untuk dijadikan tauladan serta pengajaran. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek anugerah. Okey, beliau pernah menerima anugerah Fellowship Malaysia Historical Society pada tahun 2012. Beliau juga pernah dianugerahkan anugerah merdeka yang disampaikan oleh Sultan Perak iaitu Sultan Nazruddin Shah. Seterusnya, beliau merupakan tokoh akademik negara yang ke-10 yang pernah menerima anugerah pada tahun 2017. Beliau juga individu pertama mendapat gelaran Profesor Emeritus di Universiti Malaya pada tahun 2001. Beliau juga dianugerahkan kebesaran diraja yang mendapat gelaran Datuk dan juga Tan Sri. Selain itu, Sultan Sharafuddin Idris Shah iaitu Sultan Selangor telah mengabdikan nama sebatang jalan di Petaling Jaya yang dikenali sebagai Jalan Profesor Khoo Kay Kim. Hal ini telah menunjukkan bahawa begitu besar sumbangan yang telah beliau sumbangkan kepada negara sehingga salah satu jalan di Malaysia telah diletakkan menggunakan nama beliau. Seterusnya kita masuk kepada aspek koleksi kendiri. Iaitu beliau merupakan seorang tokoh sejarawan yang dikenali sebagai Ensiklopedia Sejarah Malaysia. Sebab apa dikenali sebagai Ensiklopedia Sejarah Malaysia? Disebabkan beliau sentiasa menjadi rujukan masyarakat, media dan juga pemimpin sebab beliau sering menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menganalitika kajian-kajian sejarah di Malaysia. Seterusnya, beliau juga sering mengkaji dan mengangkat sejarah Melayu berdasarkan fakta. Beliau juga antara individu yang berbahasa Cina tetapi memiliki ilmu sejarah yang sangat tinggi walaupun beliau merupakan bangsa lain, bukan bangsa dari bangsa Melayu. Beliau sering mengangkat ilmu sejarah ke peringkat yang tinggi. Beliau juga menjadi sumber rujukan utama sejarah pada masa kini, pada masa akan datang dan juga pada masa lampau. Okey, seterusnya beliau tidak menghiraukan aura negatif orang sekeliling seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Beliau telah diremehkan oleh ahli-ahli politik, oleh bangsanya sendiri dan oleh segelintir masyarakat yang tidak menyukai diri beliau. Seterusnya, beliau lantang bersuara dalam hal yang dilihat sering membebankan masyarakat. Okey, sebagai contoh, beliau lantang bersuara dalam sistem pendidikan di negara ini dengan mengatakan hendaklah dibuat penyusunan semula termasuklah pelaksanaan sekolah satu aliran supaya matlamat gagasan satu Malaysia boleh dicapai. Kita masuk kepada lampiran. Ini merupakan sebuah buah karya yang telah dihasilkan. Seterusnya kita akan saksikan klip video yang menyatakan mengapa beliau dibenci oleh kaumnya sendiri. Soalannya, mengapakah beliau dibenci segelintir bangsanya sendiri? Mendiang adalah sejarawan terbilang yang sangat adil kepada semua kaum di negara ini. Beliau sentiasa bersifat benar sama ada bercakap mengenai Melayu, Cina atau India dan semua orang sentiasa menghormati beliau. Agak menghairankan apabila profesor yang dihormati di negara ini dibenci segelintir bangsanya sendiri. Kebencian segelintir bangsa Cina dapat dilihat sewaktu berita kematiannya dihebahkan kepada umum. Di media sosial terlihat jelas komen-komen dari mereka yang cukup membenci beliau. Ada di antara mereka yang menggelarnya sebagai pengkhianat. Ada juga yang menggelarnya sebagai penyembah Melayu. Tidak kurang juga yang mengatakan mendiang tidak sepatutnya hidup di dunia ini. Adakah bertutur fakta sejarah Melayu dan tanah Melayu dikira sebagai mengkhianati bangsa Cina? Apapun tidak wajar untuk kita menyalahkan kesemua bangsa Cina hanya kerana sikap segelintir dari mereka. Ini merupakan
merupakan sedikit rujukan yang telah saya rujuk untuk menghasilkan video ini. Setakat itu saja yang boleh saya kongsikan kepada anda semua mengenai tokoh sejarawan terkemuka kita di Malaysia ini. Assalamualaikum.